menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus mengenai jemaah tabligh. Kadang-kadang sebelum saya menegur dia, persoalan yang paling penting adalah bahasa yang nak diguna tu biar beradab sikit. Macam cara Nabi SAW kita untuk mengaku ikut Nabi Muhammad. Apa salahnya kita guna bahasa yang ikut cara dia? Okey? Itu teguran yang pertama. Sebelum saya menjawab soalan yang diketerangkan oleh Ustaz Azhar Idrus. Beliau kita hormati adalah seorang ulama yang bagus. Tidak ada ragu-ragu dan bangkangan terhadap apa yang didakwahkan oleh Ustaz Azhar Idrus. Akan tetapi, menjawab soalannya ke atas jemaah tabligh jadi tanggungjawab setiap insan yang merasakan diri tabligh untuk membela diri dia dan jemaah dia dan menerangkan perkara sebenar sekiranya berlaku salah faham. Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, saya memohon anda supaya melihat kembali apakah jemaah tabligh. Dan saya ingin menerangkan bahawa kitab yang digunakan oleh jemaah tabligh adalah kitab Riyadhus Shalihin, kitab Fadail A'mal dan Hayatus Sahabah. Jadi selain daripada ketiga-tiga kitab tersebut, maka bukanlah sesuatu kitab yang boleh indicate tentang prinsip-prinsip jemaah tabligh. Hanya melalui tiga kitab ini saja untuk memahami siapakah jemaah tabligh, hanya melalui tiga kitab ini saja. Sekiranya terjumpa mana-mana kitab lain, walaupun dia buat tabligh, walaupun dia syurah tabligh, tidak boleh dianggap sebagai rujukan untuk memahami jemaah tabligh. Jadi, sekiranya Ustaz Azhar Idrus pada suatu ketika dulu menggunakan kitab Maulana Aslam daripada India untuk mengkaji ataupun mengetahui pasal jemaah tabligh ataupun untuk menghuraikan pasal jemaah tabligh melalui kitab Maulana Aslam adalah suatu perkara yang perlu diingatkan bahawa tidak boleh diguna pakai. Pertama sebabnya adalah saya dah cakap tadi, hanya 3 jenis kitab saja boleh diguna pakai untuk merujuk tentang mengenai jemaah tabligh. Okey? Jadi itu 2 perkara untuk sebagai pengenalan. Salah satunya mungkin teguran, tapi itu adalah pengenalan. Menyentuh tentang persoalan yang dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus bahawa menggunakan kitab daripada karangan Maulana Aslam, jadi itu adalah perkara yang mardud dan ditolak. Menjawab 3 persoalan daripada Ustaz Azhar Idrus. Pertama, beliau mendakwa Maulana Aslam telah mengisytiharkan supaya tidak belajar ilmu banyak-banyak. Dan telah dihuraikan oleh Ustaz Azhar Idrus, dia bangkang apa yang Ustaz Maulana Aslam cakap dengan mengatakan, oh orang tabligh ni time bayan ada, time belajar fiqh tak ada. Itu tidak benar. Sebab kalau dalam kitab Muntakhab Ahadis daripada bab yang ketiga, ilmu dan zikir, betapa pentingnya menuntut ilmu masail dan fadail telah diterangkan oleh jemaah tabligh, oleh maulana mereka, oleh Maulana Yusuf Hadraji kedua. Jadi persoalan mengatakan orang tabligh tak suruh belajar ilmu agama tentang masail itu tak benar. Itu individu tabligh betul. Tapi jemaah saya, jemaah tabligh tak pernah ajar, tak pernah suruh dengan kata, oh tak boleh belajar ilmu saya daripada ustaz-ustaz ni. Tak ada. Berdosa siapa yang mengata itu adalah satu fitnah. Itu
tuan boleh rujuk sendiri dalam kitab Muntakhab Ahadis. Bahkan diceritakan dalam kitab Fadha'il Amal bahagian kesungguhan menuntut ilmu. Betapa pentingnya jemaah kita menerangkan tuntut ilmu masalah itu amat penting. Dan kami jemaah yang paling hormat. Faktor kedua, kami adalah jemaah yang paling hormat ulama'-ulama'. Kami menerima semua ulama' yang seadanya, yang berpegang teguh pada akidah yang sebenar, berpegang teguh kepada amalan Islamiah yang sebenar, tidak syirik, tidak ada maksiat. Ini kami sokong. Selagi walaupun dia ada benda yang tak betul, tapi selagi benda yang betul, dia sampaikan, kami sokong benda betul daripada ulama'-ulama' tersebut, termasuk ulama' PAS. Kami adalah jemaah yang hormat ulama', begitu juga kami memuliakan ulama'. Sekiranya ada orang tabligh yang tak nak pergi majlis ilmu agama, kita tak boleh salahkan dia sangat. Ramai lagi orang tak pergi. Yang keduanya, itu individu. You antara individu lah, mana boleh kacau orang jemaah, satu jemaah semua. Buktinya kami pun ramai ulama' juga. Bukti yang ketiga. Sebab tu saya ulang balik, prinsip dalam kitab Muntakhab Ahadis telah menerangkan bahawa penting untuk ilmu. Kami tak pernah kata tak boleh. Yang nombor dua, bahawa dalam kitab Fadha'il A'mal, bahagian Hikayatus Sahabah, kisah para sahabat, dalam buku kisah para sahabat, Hikayatus Sahabah karangan Maulana Zakaria, bab menerangkan bahawa kesungguhan menuntut ilmu. Okay? Yang ketiga, prinsip tabligh itu sendiri suruh tuntut ilmu. Yang keempat, realiti duniawi mengatakan banyak madrasah-madrasah tahfiz dan alim ditubuhkan oleh orang tabligh tanpa bantuan kerajaan persendirian. Ini menunjukkan kami betul-betul bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Dan mungkin tuan adalah salah faham dengan beberapa ahli jemaah. Saya tidak membangkang bahawa ramai ahli jemaah macam tu, tapi tidak majoriti. Majoriti lagi banyak lagi yang baik. Jadi jika tuan mengatakan mengatakan jemaah tabligh, soalan tuan mengatakan seluruh jemaah, itu adalah tidak betul, tidak adil bagi saya. Kerana saya orang tabligh, bapa saya tabligh, mak saya tabligh. Begitu juga sepupu saya, atuk nenek saya. Mereka semua adalah tabligh. Dalam jemaah tu, kami tak ada perangai macam ni pun. Itu tidak adil. Bahkan kami boleh dikira satu jemaah. Okey, itu menjawab tentang bab ilmu yang dibangkang sangat-sangat oleh Ustaz Azhar Idrus. Faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua untuk menjawab soalan Ustaz Azhar Idrus, dia kata tak boleh nahi anil munkar. Ustaz Azhar Idrus membangkang kata-kata Maulana Aslam. Dia kata, ni Ustaz Azhar Idrus kata, Ustaz Azhar kata Maulana Aslam larang buat nahi anil munkar. Ustaz Azhar kata wajib buat nahi anil munkar juga. Apa kata jemaah tabligh yang sebenar-benarnya? Ustaz Azhar, wahai Ustaz Azhar Idrus, wahai Ustaz Azhar Idrus, ketahuilah jemaah tabligh juga yang suruh buat amal ma'ruf dan nahi anil munkar. Tidak ada dari tiga kitab kami mengatakan tak boleh buat nahi anil munkar. Bahkan diterangkan mengenai hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Itu hadis yang Nabi SAW cakap dan diterangkan dalam jemaah tabligh. Mengenai hadis tu dihuraikan. Apa huraian dia? Ni maksud mata hadis lebih kurang, kalau kamu nampak kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan ataupun kuasa. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Maulana Zakaria menghuraikan hadis ini dengan mengatakan, jika tak mampu buat dakwah dengan tangan, dengan lidah, maka dengan hati pun itu selemah-lemah iman. Itu yang dianjurkan oleh jemaah tabligh sebenarnya. Jadi itu adalah sama dengan kefahaman mana-mana ulama' dan anjuran ulama'-ulama' dan keterangan daripada mana-mana ulama', tak kira apa mazhab, dan 4 mazhab yang sahih. Maka adakah wajib, adakah patut kita mengatakan jemaah tabligh kita pesong kerana tak suruh nahi anil munkar? Itu salah. Nahi anil munkar, okay, saya menjawab tentang nahi anil munkar adalah satu benda yang istita'ah.
Jika tidak mampu dengan tangan, maka wajib dengan lidah. Jika tidak mampu dengan lidah, wajib dengan hati. Maka kalau orang tu buat nahi anil munkar dengan hati, tak mampu dengan lidah, kamu tak boleh kata dia tak buat nahi anil munkar. Melainkan dia mampu, maka dia telah terpesong kerana tidak buat dengan lidah ataupun dengan kuasa. Kalau dia ada kemampuan dua-dua tersebut, tak mampu tak apa dengan hati. Macamlah semua orang PAS yang disanjungi oleh Ustaz Azaidul buat tiga-tiga benda tu. Semua orang buat tak? Wallahu alam, kita tak berani jamin. Bahkan orang Islam ada dalam dunia ni pun semua tak buat kerja tu. Okay? Takat semua orang tak buat kerja tu, tak boleh bangkang kata jemaah tabligh larang untuk nahi anil munkar. Sekarang persoalan kita, adakah jemaah tabligh larang buat nahi anil munkar? Jawapannya tidak, wahai Ustaz Azaidrus yang saya sangat hormati. Semua ceramah-ceramah Ustaz saya suka. Cuma saya panas sikit satu soalan ni. Satu je ceramah tadi. Ustaz, adakah dosa untuk Ustaz untuk ambil untuk mendengar, untuk memberi perhatian terhadap anak murid Ustaz yang sangat hormat pada Ustaz? Saya sangat hormat pada Ustaz Azahidrus. Saya tengok rakaman melalui YouTube. Apa yang diceramahkan dan saya terima. Untuk mungkin Ustaz salah faham. Saya tegang ni apa yang salah faham. Bukan saya nak bergaduh. Bukan saya nak menganjurkan untuk membenci Ustaz. Kalau Ustaz rasa Ustaz tak boleh ditegur dengan sebab keterangan-keterangan yang jelas, itu terpulang pada Ustaz. Tapi bagi saya mempunyai hak untuk menjawab segala salah faham. Sekiranya juga Ustaz tak suka, terpulang. Tapi ini saya nak kena bercakap. Ada benda juga Ustaz salah dan faham. Ustaz ada salah faham, ada yang Ustaz faham. Menjawab persoalan bahawa tidak munkar tidak ada. Jemaah tabligh menggalakkan untuk amr bil ma'ruf dan nahi munkar dan menerangkan bahawa pentingnya kerja ini. Maksud tabligh menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebahagian daripada amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Untuk amr bil ma'ruf tidak ada istita'ah Ustaz. Tidak ada nak escape dengan taklim dengan leader. Kena buat juga. Tapi untuk nahi munkar dia ada istita'ah. Jadi amatlah satu fitnah yang besar melanda umat zaman sekarang ni. Takut-takut kita yang baik ini terjebak dengan mereka-mereka yang penyebar fitnah. Mereka-mereka yang membenci kami. Bahkan kami ni bukan membenci Ustaz Azaidrus. Kami menghormati, menyanjungi dan menyayanginya seperti mana-mana ulama lain. Oleh itu Ustaz Azaidrus yang kami sanjungi, maka bertaubatlah anda dan terangkanlah pada murid-murid anda tentang salah faham ini. Sungguhnya anda telah salah faham mengenai jemaah tabligh. Okey, isu kedua dan saya harap explanation ni yang tidak panjang ni tak perlulah kita panjang-panjangkan. Benda ni benda simple. Salah faham je pun. Tak perlulah kita merosakkan diri kita dengan benda salah faham yang kecil. Okey. Salah faham yang ketiga yang diperkatakan oleh Ustaz Azaidrus kerana dia kata dia baca buku Maulana Aslam. Okey. Apa salah faham ketiga adalah Allah tidak boleh terlibat dalam sia-sia dalam politik. Ustaz Azaidrus mungkin Maulana Aslam, saya juga sangka baik pada dia, telah tersilap dalam menguraikan benda-benda ni dalam kitab-kitabnya, dalam dustur dia, dalam tulisan dia. Tapi Ustaz Azaidrus, untuk sekali lagi saya terangkan, untuk uraikan jemaah tabligh bukan boleh pakai melalui kitab Maulana Aslam. Kerana ini tidak original. Ini tidak diiktiraf oleh jemaah tabligh. Tak ada syurat tabligh kata pergi baca karangan Maulana Aslam dan rujuk pasal jemaah kita melalui karangan Maulana Aslam. Tak ada.
Yang dianjurkan oleh jemaah kita adalah merujuk pada 3 kitab ini yang saya sudah cakap tadi. 3 kitab ini saja. Kan? Hayatus Sabah, Fadail A'mal dan Riyadhus Shalih. Dalam kitab Fadail A'mal, bahagian kitab bernama Musamman ki Maujudat Pasti Ka'ilaj. Kemunduran umat Islam dan penawarnya dan penyelesaian. Risalah kami adalah jelas, bukan kami tidak politik. Bagi kami, politik adalah satu perkara yang Nabi buat. Dan itu ikutan kita semua. Politik yang kami ambil bukan melalui cara orang PAS. Tapi kami tidak membangkang PAS. Politik bagi kami adalah melalui risalah Nabi SAW. Politik cara Nabi. PAS telah menggunakan wadah politik mengikut ala barat seperti sistem demokrasi, mengundi, berkempen untuk mendapatkan sebuah daulah, sebuah sebuah wilayah, sebuah negara. Dan mereka sebab itu akan memfokuskan usaha untuk bawa manusia kepada Allah SWT. Ini yang saya faham daripada PAS. Kalau saya salah, minta ditegur. Untuk jemaah kami, bahawa ada ke tak ada negara memang kita dakwah kena buat yang ni, bawa manusia kepada Allah. Ini politik kami, siasat kami. Sebab itulah, itu perjuangan kami tidak terhad kepada mengajak manusia saja kepada Allah, kan, mendakwah orang-orang, orang PAS dan orang UMNO juga kami dakwahkan supaya kembali kepada Allah, ikut perintah Allah, cara Nabi Muhammad SAW. Yang ini kami anjurkan, Ustaz. Itu politik kami. Dan tujuannya supaya kami dapat bawa manusia, supaya jemaah kami adalah jemaah pemangkin untuk ajak manusia, bawa manusia, pimpin manusia kepada Allah dan Rasul. Sebab itulah ramai orang memfitnah kami tak politik. Sebab fokus kami, objektif kami yang pertama, tujuan yang utama, bukan kami nak dapat negara. Bismillah lah, dengan nama Allah lah, perjuangan Ustaz melalui PAS untuk dapat negara. Dalam masa sama buat nahi anil munkar, dalam masa sama buat amrul ma'ruf, bismillah. Itu pandangan Ustaz. Adakah hanya kami berbeza pandangan? Kami perlu ditentang. Bahkan pandangan kami tidak pernah membangkang pandangan Ustaz. Kami tidak pernah meredai sekularisme yang ada dalam dunia masa kini. Maksiat yang ada masa kini. Kepincangan demi kepincangan yang ada masa kini. Ya, tapi penawar yang kami cuba ambil adalah cara kami, dan Ustaz ada penawar melalui cara Ustaz. Itu adalah satu perkara yang mana setiap ulama yang macam Ustaz perlu menghormati antara sama lain. Kami menghormati Ustaz. Kenapa Ustaz tak boleh buat? Alhamdulillah Ustaz berjaya menarik artis kepada agama, kata Ustaz. Kata orang lain, saya dengar kata Zizan ramai ikut Ustaz. Ramai orang ini ikut Ustaz. Alhamdulillah. Itu kejayaan rezeki. Rezeki bagi Ustaz. Kerana benda ni lah Ustaz akan bawa jumpa Allah SWT. Bahawa Ustaz telah buat satu kerja yang baik. Moga-moga Allah SWT merahmati Ustaz dengan memberi ganjaran. Begitu juga kami juga mendakwah juga. Ya. Banyak juga ada juga arti-arti yang ikut Ustaz kami, yang kembali kepada Allah SWT, ikut jalan Nabi SAW. Sama-sama kita nak bawa orang kepada agama Ustaz. Bukan kita nak bawa orang kepada duniawi aja. Di mana setengah-setengah golongan menyuruh bawa pada duniawi aja. Setengah-setengah orang kata kena bawa dua-dua. Baik, kami kena bawa dua-dua, tapi yang utama dulu adalah agama Ustaz. Yang dunia nombor 2. Tapi dua-dua tu penting Ustaz, tak ada yang rugi. Gitulah. Dan cuba beritahu Ustaz,
yang saya hormati Ustaz Azaidrus, supaya kembali bertobat pada Allah SWT dan membetulkan ceramahnya tentang persepsi tabligh di ceramah-ceramah yang akan datang. Kami bersedia dan kami selalu dengar ceramah Ustaz. Ramai daripada orang tabligh di tempat saya suka dengan ceramah Ustaz dan kami download video-video daripada YouTube. Alhamdulillah, berkat dengan ceramah Ustaz, kami memahami sedikit sebanyak agama yang diterangkan oleh Ustaz. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.